يشاء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita mengangkat syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sama pada pagi ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk air mata penyesalan di dunia atau di akhirat. Majlis ini ditaja oleh sahabat sekuliah grup Darsa 18 Salma Ismail dan Rusmawati Majid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, diampun dosa, diangkat kedudukan pada sisi Allah, dijauhkan daripada mara bahaya, dimudahkan kehidupan, dimurahkan rezeki, diberikan anak-anak keturunan anak yang soleh solehah, dan dimudahkan untuk melakukan amal yang soleh dan diakhirkan hidup dengan husnul khatimah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita bercakap tentang penyesalan yang bakal ditemui oleh manusia di dunia ni ialah penyesalan mereka bila mana mereka balik berjumpa dengan Allah pada hari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita berfirman, Nabi kita bersabda, Badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanan kaqita'il laylil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Nabi kata, bersegeralah kamu melakukan amal yang soleh sebelum datang fitnah,
sebelum datang fitnah-fitnah, ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi seseorang itu beriman. Wa yumsi kafiran, pada waktu petang ia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wa yusbihu kafiran, pada waktu pagi dia kafir. Pada waktu petang, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, pada waktu petang dia beriman, pada waktu pagi dia kafir. A'udzubillah min dzalik. Yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya, dia menjual agamanya dengan harga bi'arad min ad-dunya, dia menjual agamanya dengan barang yang sedikit daripada dunia. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, seseorang yang bakal menyesal di akhirat esok, akhirat ni dia bermula daripada tanah kubur, ataupun akhirat bermula pada saat kita nak tempuh mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ni Allah cerita tentang penyesalan. Allah kata wa anfiqu, keluarkanlah nafkah. Min qabli an ya'tiya, wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, keluarkanlah infak daripada sebahagian yang kami rezekikan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang akan salah seorang kamu oleh kematian. Ketika itu dia akan berkata, fayaqula rabbi, dia akan berkata, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau dapat melewatkan aku kepada masa yang sedikit, maknanya tak mau mati lagi, nak buat apa? Fa asaddaqa, aku nak keluarkan sedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang yang baik-baik. Ini ialah penyesalan ketika seseorang tu nak mati. Di dunia tak menyesal lagi. Bila nak mati baru menyesal. Bila nak mati baru menyesal. Masuk kubur, jenuh menanggung penyesalan yang tak habis-habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, yang pertama, Nabi suruh kita beramal-amal yang soleh dengan segera. Jangan bertangguh-tangguh. Sebab akan berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada kita suatu fitnah demi fitnah, yang menyebabkan kita tak lagi dapat beramal-amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fitnah itu adalah fitnah akhir zaman. Nanti fitnah ini akan datang. Fitnah ini dah datang, dan lagi dia akan datang. Yang akan datang selepas ini lebih berat daripada yang kita telah tempuh sebelum ni. PKP ni sudah pun menurun kadar jangkitan penyakit, dan orang pun telah mula keluar cari makan, cari rezeki.
dan boleh dan telah boleh pun untuk pergi masjid sembahyang. Jadi guna peluang yang ada ini untuk beramal amal yang soleh. Nanti akan datang fitnah demi fitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fitnah ni dia datang tanpa henti. Dia semakin teruk, semakin berat. Berlaku dia itu seperti potongan malam yang gelap gelita. Ni bandingan yang Nabi kita bagi. Sebab gelap malam ni dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia semakin gelap. Masuk waktu sembahyang maghrib, gelap tapi masih nampak pokok, orang, kenderaan dan sebagainya. Semakin beranjak malam, semakin gelap, tak nampak lah. Kena pakai lampu, kena pakai torchlight untuk memberi kecerahan. Lepas tu makin gelap lagi, insya. Makin gelap lagi, pukul 10, pukul 11 makin gelap, pukul 12, pukul 1, semakin gelap gelita. Sampai ketika itu kita dah tak boleh nampak apa lah. Hatta diri kita pun kita tak nampak lah. Itulah bayangan fitnah yang akan datang. Maknanya ketika itu seorang tu akan kalut dengan fitnah tu, dia tak sempat nak beramal amal soleh. Ketika itu akan timbul penyesalan. Hari tu waktu tak berlaku fitnah, aku tak buat amal soleh. Hari itu sewaktu mana aku sihat, aku tak buat amal soleh. Hari itu baru nak buat, tak boleh buat lah. Tak sempat nak buat amal soleh. Nak pergi masjid pun tak boleh. Macam hari itu kita kenal sekali. Ni akan kena lagi. Penyakit yang akan main ni lebih teruk daripada hak berlaku sebelum ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sebelum ni, bila seorang tu kena, dia menyerang paru-paru, menyebabkan seorang tu tak boleh bernafas, oksigen tak cukup, dan banyak yang mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalaman kalau akan datang, dia akan datang menyerang kita luaran. Kelaruan ni akan jadi macam kudir, macam cacar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, maka semua semakin teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia ni bila main masalah, dia tak boleh nak buat apa lah. Otaknya fokus pada masalah tu. Nak baca Quran malas lah. Nak buat ibadat tak larat lah. Itu sifat manusia. Jadi beramallah sebelum jadi ujian yang berat. Yang paling teruk selepas ini, ujian kepada akidah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Sebelum datang fitnah Dajjal, Nabi kata cepat beramal-amal yang soleh. Sebelum datang fitnah seperti mana potongan-potongan malam yang gelap gelita. Dahsyatnya serangan akidah pada ketika itu. Sampai Nabi kata seorang laki-laki, dia beriman pada awal pagi, petang dia kafir. Auzubillah min dzalik. Ada yang kafir pada waktu pagi, petang beriman pula, silih berganti. Maknanya akidah digoncang. Islam kafir. Itu dahsyat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dahsyat lagi daripada serangan
kepada dalaman kita, jantung kita, paru-paru kita, ni diganggu iman dan akidah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini situasi yang akan berlaku. Sahabat ada ramai ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini situasi yang akan berlaku, yang akan menguji iman dan akidah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hidup tak boleh beramal amal yang soleh dan sebab fitnah-fitnah ni, maka pada saat nak mati menyesal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mati ialah permulaan kepada akhirat. Ketika itu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum mai masa tu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut apa dia amalan yang paling baik sebagai persediaan di alam mati, iaitu keluarkan sumbangan, menginfakkan harta. Kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada hal lain amalan yang berguna di alam kematian, di alam barzakh, Allah akan sebut benda tu. Maknanya menyumbang ialah merupakan suatu perkara yang sangat besar. Wa anfiqu mimma razaqnakum, keluarkanlah infak daripada sebahagian yang kami beri kepada kamu. Mimma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kamu. Sebahagian ni bukan faham kata dapat 80,000 sebulan bagi 40,000, dapat 20,000 sebulan bagi 10,000. Sebahagian ni maknanya sikit daripada yang kami beri kepada kamu. Maknanya bila mana kita dapat rezeki, jangan makan seorang. Rezeki tu kena tumpang. Kita kena tumpang rezeki, sama-sama kongsi rezeki. Dapat duit. Kemarin saya jumpa dengan seorang orang lama yang sama-sama susah waktu mana kami berkhidmat di Darul Ulum, Muassasah Darul Ulum dulu. Dia tukang kebun. Hebat tukang kebun ni. Dia walaupun dia buat kerja misi rumput, tapi serban tak pernah buang. Allah Sayyidina Muhammad tu hebat dia. Kita ustaz-ustaz pun buang juga serban, tapi dia tak pernah buang. Dia naik motor, dia tak pakai helmet, dia pakai serban dia. Lama dia khidmat. Saya ingat dah 30 tahun lebih. Sampai hari ni Tuhan bagi tenaga kepada dia untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dia berkhidmat. Kemarin bila saya nak balik ke pondok, tengok-tengok dia nak keluar daripada simpang Muassasah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak sedar. Oh, saya berhenti. Saya berhenti di satu kedai beli barang. Lepas tu dia potong saya. Akhirnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, baik. Saya pun berhenti depan, saya tahan dia. Lama tak jumpa apa abang. Lepas tu saya bagilah sikit duit kat dia. Dia kata, Pak Eng ni khidmat, Pak Eng nak bagi sikit kat Pak Eng. Saya terima kasih. Lepas tu dia bagi balik. Ni ustaz ni untuk masjid. Saya terpinga-pinga, oh hebat. Patut. Dia bukan orang kaya. Dia tak pernah ada kereta pun. Dia naik motor ya. Tetapi dia faham. Wa anfiqu mimma razaqnakum.
keluarlah infak daripada sebahagian yang kami rezekikan pada kamu. Jadi hak saya bagi tu dipulangkan balik RM50. Dia kata, ni ustaz, ni untuk masjid. Kita kena macam tu. Jangan ambil semua yang orang bagi, ambil sikit bagi pada Tuhan balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Tuhan suruh buat keluar balik? Sebab kita akan dapat lagi daripada yang kita bagi RM50, Pak yang akan dapat lagi RM500. Macam mana datangnya, dia yang tahu. Kita tak faham ni, bila dapat RM500, pekin. Guna semuanya untuk kita. Dia kena keluar sikit, RM10 untuk Allah, RM20 untuk Allah. Maknanya 500 tak cakap 500, dia lebih. Tu kaedah Tuhan menyempurnakan rezeki hamba-hamba dia. Tu cara dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan suruh buat keluar duit, memberi sumbangan itu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kamu mati. Waktu mati, kerana nanti kamu menyesal. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tak menyumbang, kamu tak bersedekah. Waktu itu kamu kata apa? Fayaqula rabbi, dekat nak mati ni, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kalaulah boleh Engkau menangguhkan aku kepada masa yang sikit lagi. Nak buat apa? Fa'as-sadaqah, aku nak sedekah Tuhan. Waktu tu baru teringat nak sedekah. Waktu hidup tambah menyumbang, pekin, kedekut, bakhil. Lagi dia nak jadi apa? Wa aku minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Baru nak jadi orang soleh. Waktu hidup tak mau. Tu Nabi kata, badiru bil amal salihah, bersegeralah kamu beramal amal yang soleh. Cepat beramal amal yang soleh, nanti mati. Kamu tak sempat, kamu tak ada nak buat apa dah, kamu akan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila sebut wa anfiqu mimma razaqnakum, termasuk sedekah yang wajib dan sedekah infak yang sunat. Yang wajib apa dah? Nafkah pada anak isteri, kena buat keluar. Jangan sayang, jangan jadi orang yang tak hidung masin. Tahu tak tak hidung masin? Kedekut. Dia ada anak, dia ada isteri. Bila anak dia minta nak sekian-sekian nak, dia kedekut. Benda tu kena bagi, dia kedekut. Isteri dia nak guna, dia kedekut, dia tak bagi. Dia tak ambil minyak ni sudah. Jadi tidak ada sebenar-benarnya sedekah yang paling baik melainkan kepada ahli keluarga kita. Maka bayangkanlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pahala ayah kita. Pahala ayah kita daripada dulu dia mak kita beranak sampai kita besar, dia duk support kita, membesarkan anak, menyekolahkan anak. Anak masuk sekolah, pergi hantar sekolah, pergi ambil. Bayangkan pengorbanan ayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu bila kita nak tak ada satu, dia kata tak ada, dia kata tak boleh. Semua boleh. Kalau kira tak tahu berjuta-juta dia infak untuk kita. Cuma tak kira kita ni. Ada seorang cikgu tu dia kira. Dia orang, dia bendahari. Dia dalam hidup dia semua dia kira. Bulan-bulan pendapat, bulan-bulan keluar berapa. Dia tulis semua. Walaupun sekupang, 2 kupang, dia ada buku tulis. Kalau kita tulis hak ayah kita sumbang pada kita, tak tahu, tak terucap kita terima kasih banyak. Jadi atas sebab itulah kita harap ayah kita harapkan dia ampun dosa di alam kubur. Allah selamatkan dia daripada kesusahan dia di alam kubur, sebab dia berbakti pada kita. Batu anak yang soleh, dia mesti berdoa sehari semalam 5 kali.
Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mesti dia berdoa. Pasal apa? Mengenang jasa. Bukan balas tak mampu balas. Tak mampu balas. Seperti mana Allah merezeki pada kita, tak boleh balas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak boleh bilang nikmat Allah. Macam tu juga jasa kedua ibu bapa. Nak balas, tak boleh balas. Tu pun bila mana dewasa, bila mana dah mendewasa, buat lebih kurang kamu ayah. Berkira pula dengan mak ayah. Kadang-kadang tu nak mak suruh beli cabai, duit sendiri ada dah. Nak suruh beli cabai, bawang apa semua, nak duit lagi. Berkira dengan mak ayah. Orang ni hidup ni tak boleh berkira dengan mak ayah. Saya nak kata bodoh orang yang berkira dengan mak ayah. Tak reti, otak tak ada. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat ialah pada khidmat kita pada orang tua kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, zakat, kifarat, nafaqah kepada isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan termasuk nafaqah yang mustahabbah, yang sunat. Seperti orang minta sumbangan, kita bagi. Orang miskin minta, kita bagi. Orang tu minta, kita bagi. Termasuk wa anfiqu mimma razaqnakum. Buat bagi banyak. Bagi tak mesti banyak, ikut kemampuan. Tapi buat selalu. Setiap hari, jangan ada satu hari yang kita tak bersedekah. Tu yang mereka dah buat tu sedekah subuh. Mewajibkan diri bersedekah lepas subuh. Walaupun tak banyak nanti, bila sebulan banyak. Itulah yang kita nak bagi, yang kita nak menyumbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jangan menyesal pada saat itu. Maknanya, kalau kita dah buat mengikut kemampuan kita dan kita dah buat, jadi kita harap Tuhan terima yang kita buat, insya-Allah. Lepas tu jangan jadi di akhirat esok. Di akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak balik dunia balik, mana boleh. Dunia dah hancur, dunia dah binasa, tak ada dah dunia. Tu Allah sebut, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Baru nak kata, Allah kata, kalau kamu tengok orang-orang yang berdosa pada Allah, nakisu ru'usihim, tunduk kepala-kepala mereka. Tunduk tu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ketika tu mereka kata, Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan, kami dah tengok, kami dah dengar. Dah tengok tu akhirat macam mana, dah dengar dah akhirat tu macam mana. Farji'na, Tuhan tolong pulangkan kami, balikkan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Nampak tak ada ulang kali? Nak buat amal soleh juga. Inna muqinun, hari ni kami percaya dah. Dulu tak percaya, hari ni baru percaya. Na'udzubillahi min dzalik, menyesal pada saat balik ke negeri akhirat. Ini semua kita dengar ni. Moga-moga kita semua tak menyesal balik. Jadi kita harap kita ni sentiasa bersedia sepanjang masa, detik dan ketika, beramal-amal yang soleh. Sekarang pukul 9.45. Kalau mati lagi pukul 10.30, rela dah mati. Pasal kita dah bersedia. Dosa kita minta Allah ampun. Lepas tu amal soleh kita dah buat dah.
Dia ni orang mati ni, kita tahu tak kata lepas teringin nak balik ke dunia tu nak buat apa? Nak sembahyang 2 rakaat ya. Satu masa Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, dia berdiri di depan kubur khalifah Bani Umayyah, adik-beradik dia. Waktu tu dia kata, mereka ni tahu tak apa mereka teringin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka teringin, kalaulah boleh balik ke dunia balik, nak sembahyang 2 rakaat je. Tapi kita duduk di muka dunia ni, buat tak herannya sembahyang 2 rakaat. Qabliya, ba'diya, apa semua, buat tak reti, tak penting. Kalau mati, hak itulah yang nak buat esok. Sebab tu jangan menyesal. Biar kita muhasabah dan kita buat sebelum kita menyesal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, satu orang perempuan mai jumpa dia. Perempuan ni bila mai jumpa dia nak cerita mimpi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak cerita mimpi dia. Khalifah Amirul Mukminin, saya nak cerita mimpi saya. Mimpi apa? Dia tanya. Allah, kata dia, saya mimpi saya melihat semua khalifah Bani Umayyah semua tergelincir ke dalam neraka. Pengsan, punya takutnya kepada neraka, pengsan, sampai orang kena kipas. Jaga. Kawan tu nak sambung lagi, tapi dia pengsan siap. Kecuali kamu. Faham tak? Kawan tu nak sambung lagi, kecuali kamu, Amirul Mukminin. Hak lain masuk neraka habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni baru sekadar mimpi, bukan makna semua masuk neraka. Tapi nak cerita mimpi. Inilah orang yang telah beramal amal yang soleh pun rasa tak cukup. Macam mana orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang tak beramal amal soleh tu rasa cukup? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maka penyesalan ini jangan bagi, memang menyesal kita ni. Orang yang sembahyang menyesal juga sebab tak sembahyang sunat di dunia. Orang yang berpuasa menyesal juga sebab tak berpuasa sunat di dunia. Menyesal. Pasal apalah aku tak pulun sikit lagi. Sebab tengok di syurga kawan dia. Kita mengaji sekali, kawan kita duduk syurga atas pada kita. Kawan tu dia pegang sapu tangan. Orang Kelumpur kata apa? Kami orang Kedah kata kelepiak. Kibas. Dia kibas sekali sapu tangan tu. Syurga dia memancar cahaya. Kalau aku duduk syurga tu. Kawan tu pula, dia tengok syurga atas lagi. Tengok kawan kibas sapu tangan juga, jadi cantik lagi. Kalau aku duduk di syurga tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah, siapa beramal-amal soleh, siapa yang berkeluarkan zakat, nafkah wajib, menyesal juga sebab tak banyak sedekah sunat. Jadi janganlah kita tu menyesal tanpa henti. Dan kita ni nak berhabis, kita jangan menyesal di dunia ni. Kita nak duduk di syurga paling tinggi dengan Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dah boleh masuk syurga Firdaus, alhamdulillah lah. Tak ada yang kita menyesal lah. Hidup dengan Nabi habis lah. Jadi jiran Rasulullah. Yang kita bimbang ni ialah kita duduk syurga bawah-bawah. Masuk syurga juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi duduk di kaki 5 syurga aja. Duduk di kaki 5 syurga ni boleh kata syukur
sebab tak masuk neraka, selamat, tapi akan mai di hati waktu tu, pasal apa aku tak beramal-amal soleh sebanyak-banyaknya, duduk di kaki 5 syurga aja. Jadi insya-Allah moga-moga tazkirah Duha ini akan memberi suatu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu muhasabah khususnya pada diri saya untuk sama-sama kita beramal-amal soleh sebanyak-banyaknya insya-Allah. Terima kasih pada penaja kita yang telah menaja pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan semua kebaikan pada mereka insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Tawas. Dah balik esok. Ni dia pilih ustaz malam-malam.